Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke sesi PDPR Matematik tahun 2. Pada hari ini kita akan sambung topik pecahan dengan tajuk banding pecahan. Sebelum kita memulakan pelajaran, cikgu minta kamu baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Kemudian sediakan juga buku teks jilid 2, serta buku aktiviti dan peralatan untuk menulis. Untuk buku teks jilid 2, sila buka muka surat 7 dan kita akan gunakan sehingga muka surat 9. Baiklah, sebelum kita meneruskan, marilah kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita. Di akhir PDP ini, cikgu harap murid dapat membanding nilai dua pecahan wajar yang diberi. Apa maksud membanding nilai? Itu kita melihat nilai pecahan sama ada ia lebih besar atau lebih kecil, sama ada ia lebih daripada atau kurang daripada. Seterusnya kita lihat apakah yang cikgu maksudkan membanding nilai itu. Mari kita lihat ini adalah sebiji kek. Ataupun kita boleh sebut juga kalau dalam bentuk pecahan kita panggil satu ataupun kalau kamu lihat kat sini 1/1. Maksudnya kek ini tidak dipotong, dia hanyalah satu bahagian ataupun seluruh biji kek itu. Kemudian cikgu potong kek ini kepada dua bahagian. Terdapat 1 dan 2. Jadi kita panggil, kita lihat seperti dalam gambar raja ini, kamu dapat separuh, jadi kita panggil 1/2. Kemudian cikgu potong pula kek ini kepada berapa bahagian? Kepada 4 bahagian. Seperti yang kamu lihat di situ, ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Sekejap ya. Okey, kalau kamu lihat di sini, 1 bahagian kek, 2 bahagian kek, 3 bahagian kek, 4 bahagian kek. Jadi, kamu akan dapat seperti ini, iaitu satu bahagian kek ini kita panggil 1 daripada 4 bahagian di sini, dan di sini. Jadi kita tulis sebagai 1/4. Sekarang kita bandingkan pecahan. Kita bandingkan pecahan manakah yang lebih besar. Di antara pinggan yang berwarna oranye dan pinggan yang berwarna hijau, manakah kek yang lebih besar? Sudah pasti pinggan yang berwarna oranye. Kek dia jauh lebih besar berbanding pinggan yang berwarna hijau. Kek dia lebih kecil. Jadi sekiranya kamu lihat di sini untuk pecahan 1/2 dan 1/4, walaupun angka di bawah itu kecil, tapi nilai dia untuk 1/2, 1 daripada 2, nilai dia besar. Tapi untuk pengangka di sini, nilai dia besar, 4. Walaupun 4, tapi disebabkan kita potong kepada 4 bahagian, jadi kek tu menjadi kecil. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/4 ataupun ayat lainnya 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Okey. Sekarang kita tengok pula contoh berikutnya. Ini untuk contoh yang pertama. Seterusnya kita lihat contoh yang berikutnya. Okey. Dalam kek yang sama juga tadi, ini kita panggil sebagai apa tadi cikgu bagi tahu? 1/4. Kemudian ini sekiranya dibahagikan kepada 4 bahagian, dia tidak lagi jadi 1/2, tapi kita boleh juga sebut dia sebagai 2/4. Boleh juga sebut 1/2, tapi disebabkan cikgu asingkan kepada 4 bahagian, jadi kita sebut juga sebagai 2/4. Seterusnya, 3/4. Sekarang kita banding pula pecahan. Tadi cikgu kata nilai di bawah ataupun penyebut tu sekiranya lebih besar atau lebih kecil. Bagaimana pula dengan keadaan atau situasi di sini? Penyebutnya sama. Jadi kita lihat pula pengangka di atas. Pengangka yang berada di atas. Contohnya 1, 2 dan 3. Sekiranya penyebutnya sama, nilai di atas dapat lihat kek ini lebih kecil. Kek ini 2 bahagian, jadi dia lebih besar. Kek ini ada 3 bahagian.
Jadi dia jauh lebih besar. Jadi kita boleh kata 1/4 lebih kecil daripada 2/4. 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Ataupun ayat lainnya 3/4 lebih besar daripada 2/4. 2/4 lebih besar daripada 1/4. Ataupun kita boleh juga sebut perkataan lebih ataupun kurang. Contohnya, cikgu ambil antara 1/4 dengan 3/4. Okey, kita lihat 1/4 pinggan hijau, 3/4 pinggan kuning. Perkataan lain adalah kita boleh katakan 1/4 kurang daripada 3/4. 1/4 kurang daripada 3/4. Ataupun bandingkan pula 2/4 dengan 3/4, kita boleh kata 3/4 lebih daripada 2/4. 3/4 lebih daripada 2/4. Okey, baiklah, kita lihat pula contoh ini. Ini adalah sebiji tembikai. Sebiji tembikai di sini sudah tentu lebih besar ataupun lebih banyak daripada separuh. Okey, sekarang kita lihat pula 1/3 tembikai dengan 2/3 tembikai. Jadi 2/3 lebih banyak ataupun lebih daripada 1/3. 2/3 lebih daripada 1/3. Kemudian 1/4 dan 3/4. 1/4 kurang daripada 3/4 ataupun lebih kecil daripada 3/4. Okay, sekarang kita lihat pula pecahan ini. Okey, kita lihat ada berapa kek di sini, berapa bahagian dipotong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa kek yang masih tinggal? Ada 5 kek yang masih tinggal. Jadi kita panggil 5/6. Okey, ini berapa pula kek yang tinggal di sini? Jadi 1, 2, 3. Jadi 3/6. Semua sekali kek ada berapa bahagian? Ada 6 bahagian. 3/6. Ini ada berapa yang masih tinggal? 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan dia 4/6. Dan akhir sekali ini hanya tinggal satu bahagian. Jadi jawapan dia 1/6. Semua penyebutnya sama. Jadi apakah yang paling kecil ataupun lebih kecil? Yang paling kecil adalah 1/6. Yang paling besar adalah 5/6. Okay. Kita bandingkan pula 3/6 dengan 1/6. 3/6 lebih daripada 1/6. 3/6 lebih daripada 1/6. Okey, mari kita lihat buku teks kamu. Di dalam buku teks itu terdapat perbualan untuk sebuah keluarga. Okey, ibu dia memberikan 2 bahagian ini untuk Rishi. Saya dapat 1 bahagian. Okey, adik yang perempuan ni dapat 1 bahagian, Rishi dapat 1 bahagian. Maafkan cikgu, 2 bahagian. Siapakah yang dapat lebih banyak kek? Soalan dia, siapakah yang dapat lebih banyak? Macam kita kira tadi, kalau penyebut dia sama macam ni dan dia dapat 2, sudah tentu yang 2 lebih banyak. 2 lebih besar daripada 1/6. 2/6 lebih besar daripada 1/6. Ini bagaimana kita menulis kek. Jadi siapa yang dapat lebih banyak? Rishi dapat lebih banyak sebab pecahan dia lebih besar. Okey, sekarang kita lihat pula pecahan manakah lebih kecil. Soalannya yang manakah lebih kecil? Ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 5 bahagian. Dua-dua ada 5 bahagian. Ini pun 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, yang berwarna kuning ini berapa? 4. 4 per berapa? 4/5. Dengan 2/5. Jadi, dia kata dekat sini, yang mana lebih kecil? Antara 2/5 dengan 4/5. Sudah pasti 2 sahaja yang lebih kecil. 2/5 lebih kecil daripada 4/5. Kemudian kita lihat pula. Dia tanya lagi 3/6 dengan 5/6. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah pun, kamu dah boleh dapat agak dah mana lebih kecil. Sudah pasti yang 3 ni lebih sedikit. Yang ini lebih banyak yang diwarnakan kan. Jadi sudah tentu 3/6 lebih kecil daripada 5/6.
6. Ya, seterusnya, ini pula antara 4/7 dengan 3/7, manakah yang lebih? Ini 4/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang merah tu 4, jadi 4/7. Yang biru tu 1, 2, 3. Yang biru tu 3/7. Ditanya, manakah yang lebih? Sudah pasti yang lebih tu yang merah. Sebab yang ni dah tak warna lah. Yang ni diwarnakan lagi kan. Jadi 4/7 lebih daripada 3/7. Mudah saja kan? Seterusnya kita lihat pula, ini manakah yang kurang 1/3 atau 1/4. Yang ni penyebut dia tidak sama. Kamu kena lihat juga bahagian penyebut tidak sama tetapi pengangkanya sama. Satu bahagian, satu bahagian. Dia tanya 1/3 atau 1/4 yang kurang. Kalau tengok dalam gambar rajah ni, 1/3 lebih besar. Yang ini, sebab cikgu kata tadi, kalau kek dipotong banyak, dia makin kecil. Macam ni jugalah. Kalau dipotong banyak, dia jadi lagi kecil. Lagi banyak dipotong, lagi kecil. Lagi besar jumlah dia kat bawah tu, lagi kecil. Sekiranya pengangka dia 1. Jadi, apa yang kurang? 1/4 kurang daripada 1/3. Okey, sekarang kita bandingkan pula 1/2 dengan 1/10. 1/2, ini 1/10. Sudah tentu 1/2 lebih besar. 1/10 lebih kecil. Lebih kecil daripada 1/2. Okey. Sekarang kita lihat pula manakah yang lebih kecil? 1/9 dengan 1/8. Cikgu kata tadi, kalau kita potong banyak, dia lebih kecil. Kalau kita potong sedikit, dia jadi lagi besar. Jadi sudah tentu 1/9 lebih kecil. Sebab dia potong lagi banyak, lagi jadi kecil. Kalau potong lagi kecil, lagi sedikit ataupun lagi kecil jumlah ataupun nilai pecahan tersebut. Okey, sekarang kamu tengok pula Melin dan Zali mewarna gambar rajah pecahan. Bahagian siapakah yang lebih besar? Siapa yang warna lagi banyak? Ini dengan ini ataupun ini? Sudah tentu Zali warna lebih banyak. Jawapan dia Zali warna lebih besar. Zali lebih besar. Ya, sebab tinggal baki dia tinggal sikit saja kan. Yang ni baki dia masih banyak lagi yang belum warna. Okey. Manakah yang lebih besar? 2/8 atau 3/8? Yang lebih besar. Tengok soalan dia lebih besar. Sudah tentu 3 sebab 8 di bawah tu sama. Kita tengok sama kan. Yang ini 1/3 atau 1/4? Yang ni tak sama bawah dia. Ataupun penyebut dia tidak sama. Yang bawah tu kita panggil penyebut. Tidak sama. Sekiranya tak sama, cikgu kata kalau potong banyak, dia akan jadi lebih kecil. Kalau kurang sikit potongan dia tu, dia akan jadi lebih besar. Jadi sudah tentu yang ni lebih besar. Yang ni dah dia potong banyak, dia jadi kecil. Jadi jawapan dia 1/3. Bandingkan 1/6 dengan 3/6. 1/6 dengan 3/6. 1/6 kurang daripada 3/6. 1/6 kurang daripada 3/6. Ataupun kamu tengok pula soalan B, 4/5 dan 6/9. 4/5 dan 6/9. 4/5 lebih besar ataupun lebih banyak. Ataupun lebih daripada 6/9. Lebih daripada 6/9. Kamu boleh tengoklah di sini perbezaan dia kan. Okey. Seterusnya, kamu cuba lengkapkan buku aktiviti muka surat 93 dan sebelum tu cikgu minta juga siapkan buku aktiviti muka surat muka surat 89. Siapkan juga buku aktiviti muka surat 89 sehingga 93. Untuk hari ini kita buat untuk aktiviti banding pecahan, kita buat muka surat 93. Jadi untuk tugasan minggu lepas, siapkan 89
sehingga 92 dan hari ini 93. Jadi tugasan kamu 89 hingga 93. Okey, itu saja. Sekiranya kamu memerlukan bimbingan ataupun terdapat sebarang pertanyaan, kamu boleh berhubung terus menerusi WhatsApp secara peribadi, iaitu PM dekat cikgu. Cikgu bersedia untuk membantu kamu. Itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.